Ratio reel penting atau tidak untuk seorang pemancing? Aloha, Assalamualaikum dan selamat malam pada kawan-kawan, sahabat, subscribers, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Pada yang pertama kali baru sampai ke channel ni, abang ucapkan selamat datang. Dan sekiranya korang berminat dengan konten-konten yang ada dalam channel ni, abang jemput untuk klik button subscribe dan tekan butang loceng. InsyaAllah di masa-masa mendatang abang akan kongsikan konten-konten yang lebih menarik lagi lah. Bukan setakat memancing saja, tapi apa saja yang mendatangkan manfaat pada korang. Kali ni abang nak buat sedikit perkongsian mengenai reel ratio. Apa tu ratio? Ratio tu secara umumnya adalah nisbah pusingan spool pada satu pusingan handle untuk reel bait caster. Kalau untuk reel spinning pula, ratio tu adalah nisbah pusingan bail arm pada satu pusingan handle. Itu secara umum. Kalau kita nak pergi lebih detail, dia ada kiraan dia, gigi gear dan sebagainya yang agak complicated. Untuk pengetahuan asas dan secara umum, ratio tu adalah nisbah pusingan spool atau bail arm pada satu pusingan handle. Ramai tertanya-tanya apa tu fungsi ratio. Fungsi ratio ni adalah membantu proses retrieval tali ataupun gewang. Actually, keseluruhan sistem ni melibatkan pusingan spool, handle dan juga gear. Tapi tak payah pergi jauh-jauh, kita ambil yang simple saja supaya korang mudah faham. Dalam market Malaysia kita ada banyak ratio, tapi abang pecahkan pada 3 supaya korang lebih faham. Yang pertama adalah low ratio, ratio rendah. Kemudian middle ratio ataupun medium ratio, tengah-tengah. Dan juga high ratio, maksudnya ratio tinggi. Kalau ikut manufacturer lagi ada banyak. Contohnya Shimano, dia ada pecahan-pecahan dia. Kalau Daiwa ada pecahan-pecahan dia. Kalau Abu Garcia ada pecahan-pecahan dia. Yang ini abang akan cuba explain dekat korang dan cuba tunjukkan contoh dalam video ni nanti. Macam mana kita nak tahu ratio ni? Kebiasaannya ratio pada sesebuah reel pancing ada ditulis dekat body ataupun pada kotak ataupun pada katalog. Ini adalah reel Metanium DC HG. Ratio dia adalah 7:21. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 7:21 tu? Satu di belakang mewakili satu pusingan handle sebanyak 360 darjah. Satu pusingan penuh lah, 360 darjah. 7.2 adalah maksud pusingan spool dekat dalam ni. Maksudnya satu pusingan handle bersamaan dengan 7.2 kali pusingan spool dekat dalam. Itu yang dinamakan ratio. Harap korang faham cara pengiraan ni. Itu tadi untuk reel bait caster. Dan ini pula untuk spinning reels. Ini adalah Daiwa RX 4000 BI, ratio 5. Maksudnya pada satu pusingan penuh handle 360 darjah, bail arm akan berpusing sebanyak 5 kali. Abang harap korang faham macam mana pengiraan atau macam mana nak baca ratio sesebuah reel. Kita teruskan. Tadi abang ada sebut pasal low ratio, medium ratio, high ratio, betul tak? Apa yang dimaksudkan dengan low, medium dan high ratio? Nak disenangkan dan disingkatkan, ratio 5 ke bawah itu kita kategorikan sebagai low ratio, ratio rendah lah. Ratio 6 kita kategorikan sebagai middle ratio, medium ratio, tengah-tengah. Dan ratio 7 ke atas kita kategorikan sebagai high ratio. Tapi kalau ikut pada pengeluar, contohnya Shimano, dia ada low ratio, medium ratio, high ratio. Lepas tu ada extra high ratio. Yang itu abang akan terangkan kemudian. Dan abang akan bagikan contoh model-model reel bait caster mengikut 3 jenama utama yang ada dekat pasaran Malaysia ni lah. Untuk pengetahuan korang, bukan semua brand ataupun semua model reel tu dia ada semua ratio. Ada pengeluar yang keluarkan certain model untuk ratio rendah, certain model untuk ratio pertengahan, dan certain model untuk ratio tinggi. Ataupun ada pengeluar yang keluarkan model yang ada ratio pertengahan dan ratio tinggi. Maksudnya satu model tu dia ada 2 ratio lah, mengikut dia punya SKU number. Basically korang mesti tertanya, kenapa ada perbezaan ratio? Perbezaan ratio ni ada kegunaan dia. Dia digunakan untuk kepelbagaian jenis gewang.
Contohnya macam high ratio. Biasanya high ratio kita akan gunakan untuk gewang-gewang top water, permukaan air. Contoh macam pencil, slash bead, kemudian bass bead, soft rock dan lain-lain. Kenapa? Sebab bila kita main di atas permukaan air, kita perlukan pergerakan gewang yang pantas dan kita memerlukan reel yang mempunyai kadar retrieval yang cepat, kadar karawan yang cepat. Dia boleh retrieve gewang tu dalam kadar yang laju. Kalau untuk low ratio pula, kebiasaannya kita guna untuk gewang-gewang selaman dalam. Sebab gewang-gewang selaman dalam biasanya dia ada lidah, ada lip dekat depan tu. Dia membentuk rintangan air. Masa kita karau tu dia merintang air. So tak sesuai kalau kita guna gewang selaman dalam, guna high ratio reel. Sebab bila kita karau laju, rintangan air tu akan menjadikan action gewang tu tak cantik dan tak natural. Sebab tu kita kebiasaannya akan guna low ratio. So kadar karawan tu perlahan. Jadi pergerakan gewang tu lebih cantik dan cunah. Tadi abang kata kalau untuk gewang permukaan air ataupun top water, kebiasaannya kita akan gunakan high ratio. Dan kalau untuk gewang-gewang selaman dalam, kita akan gunakan low ratio. Betul tak? Korang mesti tertanya-tanya, habis tu apa guna yang tengah-tengah ni? Yang tengah-tengah ni ratio 6 ataupun kita panggil sebagai medium ratio. Kita istilahkan dia sebagai all-rounder. Maksudnya dia tidak berada terlalu tinggi dan dia tidak berada terlalu rendah. Kita boleh guna medium ratio untuk permainan gewang top water dan kita boleh guna medium ratio untuk permainan gewang deep diver. Tapi medium ratio ni dia tidak mencapai kesempurnaan sebagaimana high ratio dan dia juga tak sampai kesempurnaan low ratio. Still kita kena main peranan masa kita karau, pergerakan tangan kita, kelajuan tangan kita. Tapi sekiranya korang tak ada bajet untuk beli 4-5 reel mengikut ratio, korang boleh cari reel ratio 6 ataupun middle ratio untuk all-rounder. Spinning reel, high ratio dia adalah lebih rendah berbanding baitcaster. Kalau baitcaster tadi, high ratio adalah ratio 7 dan ke atas. Tapi kalau spinning reel, ratio 6 dah dikira sebagai high ratio. Even ada manufacturer dan ada model ratio 5.8 pun dikategorikan sebagai high ratio. Low ratio tu pula biasanya ratio 4 ke bawah. Dia ada perbezaan sikit. Kita balik semula pada reel baitcasting. Pasal spinning reel abang tak nak sentuh banyak sebab spinning reel ni agak complicated sikit. Ratio untuk baitcasting reel dia berbeza-beza ikut pengeluar tau. Dan setiap pengeluar dia ada pengkelasan dia tersendiri. Contohnya macam Shimano. Baitcasting reel Shimano dia ada PG, kemudian dia ada NG, dia ada HG dan XG. PG bagi Shimano bermaksud adalah low ratio, ratio rendah, ratio 5 ke bawah. Antara model-model reel BC Shimano yang low ratio, Antares DC. Kemudian kita ada Calcutta Conquest 100/101. So dua model ni antara yang ada low ratio bagi Shimano punya BC. Okey, kemudian tadi abang ada sebut Shimano ada ratio NG. Okey, ratio NG ni sebenarnya normal gear ratio. Kebiasaannya dia tak ada marking, dia kosong je. Contoh dia macam Scorpion DC dan juga SLX DC 70 ataupun 71. Kalau belakang nombor tu dia tak ada tulis HG, XG ataupun PG, itu maksudnya adalah normal gear ratio, iaitu ratio 6. Kemudian untuk Shimano dia ada pengkelasan yang dipanggil sebagai HG, High Gear. Biasanya untuk HG dia akan tulis pada body reel dekat kotak dalam katalog. Contohnya Metanium DC 151 HG. Selain daripada Metanium DC, kita ada Calcutta Conquest BFS. High Gear Ratio untuk Shimano kebiasaannya adalah ratio 7. Dan yang terakhir untuk Shimano, pengkelasan dia adalah XG. XG bermaksud Extra High Gear. Biasanya Extra High Gear ni ataupun XG ni adalah ratio 8 dan ke atas. Antara model-model BC Shimano yang ada pengkelasan XG, contoh dia macam Curado K201. Tadi abang bagi contoh sedikit model-model Shimano, mengikut pengkelasan ratio dia. Kita teruskan dengan model-model Daiwa. Pengkelasan dia sedikit berbeza dengan Shimano. Berbeza daripada segi numbering dia. Untuk Daiwa, reel Daiwa, ratio 5, kebiasaannya lah tak ada marking. Dia tak ada tulis apa-apa simbol pada kotak ataupun pada reel ataupun pada katalog.
yang menyatakan itu adalah low ratio. Tapi biasanya kalau ratio 5 macam Daiwa Ardito RR ni, dia ada tulis kat situ ratio 5 cc. Daiwa ni pengkelasan dia lain sikit, tapi kebanyakan ratio dia tertulis pada body reel. Kemudian untuk reel Daiwa yang mempunyai ratio 6, biasanya selepas model number dia akan tulis huruf H. Contoh dia macam reel Daiwa Stis Limited Edition Toshi Namiki punya. Model dia contoh 103 HL. H di situ merujuk pada ratio 6. Kalau sekiranya abang salah, tolong betulkan Tapi ini mengikut pemahaman pembacaan abang. Abang perhatikan, abang baca dan teliti katalog-katalog Shimano, Daiwa dan yang satu lagi lah. Kemudian kita ada pengkelasan untuk ratio 7 Daiwa. Biasanya kalau ratio 7 Daiwa ni, dekat model dia ada tertulis SH. Contoh dia macam Daiwa Alphas SV 103 SHL. SH kat situ mewakili, menunjukkan high ratio lah. Dan yang last kali untuk reel BC Daiwa, pengkelasan dia ditanda dengan huruf XH, extra high. Dan contoh dia adalah reel Tatula TW. Tatula TW ni dia adalah model Daiwa yang komplit. Dia ada low, dia ada medium, dia ada high dan dia ada extra high. So korang boleh tengok dekat model number. Contoh dia macam Daiwa Tatula TW ni, korang boleh tengok dekat model number Tatula, dia akan tulis 103 XHL TW. XH tu menunjukkan high ratio, iaitu ratio 8. Kita pergi pada brand yang ketiga. 3 brand ni adalah brand utama, main player dekat Malaysia ni. Kita tak nafikan ada brand-brand lain, tapi ini adalah 3 brand utama yang kebanyakan orang pakai. Yang pertama adalah Shimano, tadi abang dah terangkan. Yang kedua Daiwa, dan yang ketiga adalah Abu Garcia. Okey, Abu Garcia punya pengkelasan ni dia unik sikit. Dia ada banyak sikit. Kalau untuk reel BC Abu ni, dia berbeza-beza tau. Abang bukan pengguna Abu Garcia, tapi abang buat research, abang baca dia punya katalog, setiap model abang perhatikan macam mana cara pengkelasan dia tu. Kita mulakan dengan ratio rendah. Kalau ratio rendah Abu Garcia, biasanya dia akan tulis W ataupun dia akan tulis winch, yang menunjukkan reel tu adalah reel ratio 5. Contoh reel ratio 5 untuk Abu Garcia yang ada tulis W ataupun winch tu adalah Abu Revo Winch. Dia jelas-jelas tulis dekat nama dia Abu Revo Winch. So Abu Revo Winch ni memang ratio dia ratio 5. Kemudian untuk reel ratio 6 Abu Garcia ni, dia ada buat pengkelasan. Ada certain model yang ratio 6 dia kelaskan sebagai HS. HS ni adalah medium ratio lah. Tapi ada juga model yang dia tak letak HS, tapi dia tak marking langsung dekat body, tapi dia ratio 6. So a bit confusing dekat situ. Sebab ada model-model Abu Garcia yang di marking sebagai HS, tapi ratio dia 7. Confused kan? Korang boleh buka website Abu Garcia dan korang study dia punya katalog. Apa contoh reel yang abang cakap tadi tu? Dia tak ada marking, tapi dia ratio 6. Model dia adalah Abu Garcia Revo X Inshore. Dia ratio 6 dia tak ada marking dekat model number tu. Dia tak ada tulis SH ke apa ke, dia tak ada tulis. Dia kosong je. Kemudian kita teruskan dengan pengkelasan HS untuk Abu Garcia punya model. Macam abang cakap tadi, ada yang ratio 6 dia kategorikan sebagai HS, ada ratio 7 yang dikategorikan sebagai HS. Ada tak model Abu Garcia ratio 7 yang dikelaskan sebagai HS? Ada. Siapa kata tak ada? Abang bagi contoh 2 model. Yang pertama adalah Abu Garcia Revo Beast, dan yang kedua adalah Abu Garcia Zata yang baru ni. Untuk ratio 8 Abu Garcia, biasanya diorang labelkan dengan SHS. Itu menandakan high speed ratio untuk Abu Garcia. Antara model yang ada label SHS ratio 8 ialah Abu Revo EK. Dan yang terakhir untuk Abu Garcia adalah extra high gear ratio, ditanda dengan roket. Abu Revo Rocket dia ratio 10. Maksudnya memang laju kalau retrieve ratio 10 ni. Tak penat kalau main bass beat, tak penat kalau main pensel. Ratio 10 laju. Bayangkan kalau kita pakai ratio 8 pun kita dah rasa sedap. Ini kan pula ratio 10. Maksudnya satu kali pusing handle, spool tu pusing 10 kali.
Satu kali pusing handle, 10 pusing 10 kali. So, abang harap perkongsian abang untuk kali ni jelas dan bermanfaat untuk korang. Abang terangkan basic je lah supaya korang dapat idea pergi kedai nak beli real ratio berapa. Sebab ini adalah soalan yang selalu sangat abang tengok dekat dalam Facebook, dekat dalam grup-grup mancing. Orang akan tanya, ratio 6 untuk apa Ratio 7 untuk apa Ratio 8 untuk apa So, abang harap dengan penerangan abang yang simple ni dapat membantu korang jadi lebih faham. So, abang harap bermanfaat tau untuk korang. Kalau korang ada pertanyaan, korang boleh drop komen dekat bawah dan insyaAllah abang akan cuba balas. Tapi, boleh tak kalau korang nak guna ratio tinggi, ratio 8 untuk main crankbait? Boleh. Dalam pemilihan setup memancing, dia tak ada yang wajib dan tak ada yang haram. Korang boleh guna apa saja. Apa saja teori, apa saja teknik mengikut kemampuan korang. Tapi dia ada kelemahan. Kalau korang pakai high ratio untuk main crankbait, bila korang karau, getaran penat tak? Yes, setback dia adalah memenatkan. Abang harap perkongsian abang ni bermanfaat untuk korang. Apa yang abang tahu dari pembacaan, abang cuba sampaikan, terutamanya kepada korang, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang baru sangat nak menceburi sukan memancing ni, terutamanya pada segmen casting. Pada yang dah lama follow abang, terima kasih atas sokongan dan support korang yang tak henti-henti tu. I really appreciate it. Speaking. Semoga perkongsian ni bermanfaat dan membantu korang menjadi pemancing yang lebih baik, yang lebih berilmu. Until next video, Assalamualaikum. Ciao.